آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang pertamanya nak menyampaikan bahawa yang sepatutnya menyampaikan kuliah malam ini adalah Ustaz Rahmat, tetapi beliau tidak berapa sihat. Tadi kita doakan juga moga Ustaz Rahmat cepat sembuh. Allah Ta'ala kurniakan kepada beliau kesembuhan dan boleh meneruskan pengajian insyaAllah. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya duduk di dalam majlis ilmu, yang mana satu majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah ini saya buat satu kitab, iaitu Syarah Hadis 40. Pada hadis yang ke-34 yang membicarakan tentang mencegah kemungkaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sedia maklum pada zaman sekarang ini kemungkaran banyak sangat berlaku, sama ada secara tersembunyi ataupun secara terbuka. Yang mana kita ni sebenarnya kita adalah ejen-ejen sebagai pencegah. Bukan kata apabila dengar je kemungkaran, kena telefon nak cari siapa ustaz. Tak. Kalau lah macam tu, teruk juga ustaz ni. Kita punya tanggungjawab kita pula? Kalau pada bab ini kita letak pada ustaz saja, orang yang berkelayakan. Tak. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Sebab itu dalam hadis ni Nabi sebut man ra'a, barang siapa, sesiapa. Bila menggunakan perkataan man ini, dia umum, dia tidak khusus kepada sesiapa. Maknanya sesiapa ini kita. Kalau kita nampak kemungkaran berlaku di depan mata kita, kitalah yang kena. Kita yang kena tegur, kita yang kena laksanakan pencegahan. Nabi sebut barang siapa yang nampak kemungkaran di hadapan mata dia, dia nampak kemungkaran tu, hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Tangan ni ada dua maksud. Yang pertama, melalui kuasa dia. Contoh, kalau orang mencegah maksiat ni, adalah dia punya yang ustaz-ustaz yang berautoriti, yang boleh menangkap.
Ni satu, kuasa. Dia ada cegah dengan kuasa, dan mencegah dengan tangan ini melalui kita lah. Kita pergi pada dia, kalau dia buat perkara berdua-duaan, gunakan tangan kita untuk pisahkan. Ni cara. Dan nak menggunakan tangan ni ada beberapa perkara-perkara yang nak yang kita nak kena jaga, iaitu apabila kita nak pergi mencegah, dia pula melawan. Kita faham hadis cegah dengan tangan, dia melawan, kita pun melawan balik, kita bagi dia penumbuk. Salah, tak betul cara tu. Dakwah kita, pencegahan yang kita buat tak betul cara tu. Lepas tu orang yang nak jadi ejen pencegah maksiat ni, yang pertama dia kena sabar. Orang baran tak boleh. Kalau jenis orang yang panas baran, dia tak boleh. Orang takut ke dia pasal orang tahu dia sifat baran. Tapi orang tak takut kalau orang dia buat kemungkaran, maksiat. Orang tak takut dengan dia punya baran. Sebab seseorang itu dia ada sifat baran dia masing-masing. Orang yang dah buat salah, dia macam mana pun dia akan gunakan kekerasan untuk melepaskan diri. Sebab tu tak boleh melawan dengan kekerasan. Tak boleh pakai tangan, guna lisan. Kita bercakap. Yang ini yang kebiasaan yang boleh kita lakukan. Pergi pada dia, nasihat. Nasihat pada dia, cakap perbuatan ni tak boleh, salah di sisi Islam. Tidak boleh berdua-duaan di tempat yang gelap. Dan tak boleh juga, Nabi kata, kalau kita tak mampu, barang siapa yang tak mampu juga nak buat tu dua perkara, nak cegah dengan tangan pun tak mampu, nak cegah dengan lisan pun tak mampu, yang terakhir cegah dengan hati. Nabi cakap itulah yang paling lemah iman di dalam pencegahan kemungkaran di hadapan mata kita. Ini boleh kata majoriti kita yang buat. Nampak kemungkaran dalam hati, apa benda lah budak-budak ini paling lemah ni. Kita dah nampak mungkar, tapi alhamdulillah di Bandayu ni dulu dengar cerita lah, banyak juga perkara-perkara ni. Tapi alhamdulillah ada orang-orang yang bertanggungjawab dari segi dari NGO tertentu. Kalau dulu, kalau tak silap saya, KRT dapat informasi mana-mana rumah yang ada buat maksiat, mereka ni akan pergi dan diiringi dengan orang-orang yang berautoriti. Contoh kalau di sini dulu salah seorangnya Ustaz Bad. Ustaz Bad ada kad kuasa. Alhamdulillah sekarang ni di Bandayu ni dah kurang, dah tak ada. Kalau ada pun di luar dari pandangan kita. Moga-moga terhindar kita daripada perkara-perkara yang maksiat yang tersembunyi tersebut. Baik. Sebab itu kita ni, selain kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada tugasan lain. Tugasan lain di atas dunia ni, iaitu amar ma'ruf nahil munkar. Ini tugasan kita, bukan khusus pada seseorang saja. Sebab kita ni kebiasaannya, biasa kita nampak lah, kalau kita pergi ke mana,
Padang Ipoh. Kedai makan apa ke yang besar tu, apa ke nama, Mika. Dekat Padang tu. Kalau kita pergi makan dekat situ, kita tengok dekat Padang tu berapa ramai pasangan yang muda-muda lagi duduk berdua-dua, berdua-duaan. Walaupun tempat itu terang, duduk berdua-duaan tanpa ikatan yang sah, salah juga di sisi Islam. Kerana itu permulaan di tempat terang. Nanti lama-kelamaan boleh pergi ke tempat yang gelap, tidak nampak oleh manusia. Jadi pada awal itulah kita ni sebagai ejen, kita lalu depan tu, senang je kita tanya. Kalau nak tanyalah, kadang-kadang ustaz pun dia gagal bab ni. Dia nampak astagfirullah, itu je dia boleh buat. Cuba tanya dia, bagi salam, assalamualaikum adik. Adik berdua ni suami isteri ke, adik beradik ke? Itu je tanya dulu. Tengok apa dia jawab. Kalau dia kata tak, kami kawannya, baru teruskan pada peringkat yang seterusnya. Bagi tazkirah sikit, lembut, jangan keras-keras. Berdakwah ni kadang-kadang ada ketika kena keras, ada ketika kena lembut. Sebab Nabi SAW juga apabila beliau berdakwah dalam dua keadaan, kadang beliau keras, kadang lembut. Kebiasaannya Nabi ni berdakwah secara lembut. Dengan nada yang keras ini ada ketika dia. Masa bila? Dalam nada yang keras. Salah satu tempat Nabi berdakwah dengan suara yang keras, iaitu ketika khutbah. Ketika khutbah, dalam hadis, sahabat ni apabila mendengar Nabi SAW ni berkhutbah, kadang-kadang sampai ketika nampak kemerah-merahan muka Nabi, suara Nabi lantang baca khutbah. Ni kita kena contoh. Ini khusus pada khatib, imam-imam bertugas yang membaca khutbah. Janganlah baca alhamdulillah Allah. Kalau suara macam tu, usah kata orang, kita yang baca khutbah ni, kita tengok berapa ramai yang tidur. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengar tu tak lama lagi tidur, gelap kan? Pada ayat-ayat tertentu tekan, tambah pada ayat takwa kepada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru betul situasi dia, baru benda tu menusuk dalam hati. Baik, berbalik dalam perkara pencegahan kemungkaran tadi, kita kena perbanyakkan mencegah secara lembut. Sebab sekarang ini orang-orang yang buat kemungkaran ni semuanya keras-keras kepala. Jadi kita lawan dengan kelembutan. Jangan keras dilawan dengan keras, tak jadi apa. Lawan dengan kelembutan. InsyaAllah kita duduk di situ, katalah tadi pasangan tadi kata kami ni kawan. Baik, mula-mula kita pisahkan sekejap. Bila dah pisah jauh sikit lah, kita
bagi tazkirah sikit pada dia, tausiah sikit, peringatan pada dia. Bila dah bagi peringatan tu, apa, sekurang-kurangnya dia akan beredar daripada tempat itu. Maka kemungkaran itu tidak lagi dizahirkan pada tempat terbuka. Ini kita kena buat. Ini seperti mana Ustaz Ibid buat. Kita tengok orang tapi kita tak buat. Tak boleh. Sebab benda ni benda umum. Pencegahan kemungkaran ini umum. Tidak semestinya orang yang tahu agama saja yang boleh mencegah kemungkaran ni. Tak juga. Kita baru je belajar, baru je nak mendekatkan diri, nak belajar ilmu, tiba-tiba nampak kemungkaran berlaku. Kita beranggapan, aku tak layak lagi nak tegur ni, aku pun baru belajar. Tak. Teguran ini tidak semestinya kita kena cakap pada dia, buka ayat Quran, buka hadis. Tak. Pencegahan ini kita nak memisahkan dia. Gunalah apa kita punya cara, asalkan tidak menggunakan kekerasan. Baik. Bab mencegah kemungkaran ini adalah satu fardu kifayah buat kita semua. Kalaulah di dalam satu kampung ada orang buat kemungkaran, kemaksiatan dalam satu kampung, tak ada seorang pun yang pergi mencegah dia, maka satu kampung tu berdosa. Kita tahu yang perempuan ini belum berkahwin, tetapi bila lepas maghrib, lepas isyak aja, datang laki ke rumah dia. Kita tahu mereka tiada ikatan, tapi kita buat dek je, membawang. Apalah ni anak ni. Ini anak ni. Kita berkata belakang macam tu, kita berdosa. 2 kali berdosa. Dosa yang pertama, kita tak mahu cegah dia, kita dah tahu. Dan dosa yang kedua, mengata, mengumpat. Oh, ni anak si pulan ni. Sejak ayah dia meninggal teruk dia ni. Ni dia. Ni orang Melayu. Ubah sikap. Nampak saja kemungkaran, kita cegah. InsyaAllah. Tanggungjawab ini yang diletakkan di atas kita ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'runa bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ni tanggungjawab kita semua. Bagaimana kita nak buat? Ini kita masing-masing, kita duduk, katalah kita duduk satu tempat, kita sembang dengan kawan-kawan setempat ni, setaman. Macam mana kita nak buat? Tapi banyak taman sekarang ni ada KRT, ada dia punya persatuan penduduknya. Jadi inilah guna ni, NGO ni yang guna main peranan. Macam mana kita nak cegah? Okey, baik, malam ni kita ronda. Ini salah satu cara pencegahan. Bila orang yang nak buat maksiat ni, dia tengok tempat ni ada orang ronda lah, tak boleh. Terselamat tempat tu daripada
perbuatan kemungkaran. Macam apa tasik ni? Tasik ni ada lampu tak? Tak ada kan? Hanya mengharapkan lampu jalan je. Tasik tu, dalam tasik level ni gelap. Ni pun salah satu tempat untuk orang buat maksiat, kemungkaran. Jadi kita ambil inisiatif. Macam mana kita nak buat? Terpulang. Kita letak lampu di sana biar tempat tu terang. Jadi orang nak buat maksiat pun tak boleh. Sebab orang yang buat maksiat ini, bukan kata mereka ini tidak percaya Allah tu maha melihat. Tak, dia tahu. Dia tahu. Tapi kenapa dia buat? Pasal nafsu, syahwat. Nafsu. Dalam satu riwayat Nabi sebut, orang yang minum arak itu tidak akan minum arak ketika mana dia beriman. Orang yang berzina itu tidak akan melakukan zina ketika mana dia beriman. Tidak kata orang yang minum arak ni dia tak tahu tentang agama. Dia tahu. Dia tahu minum arak ni haram. Dia tahu. Tapi pasal apa dia minum? Itu kelemahan diri dia, syahwat dia. Dia tidak dapat kawal. Nampak? Sebab tu Imam Al-Ghazali, dia sangat, dalam banyak-banyak kitab Imam Al-Ghazali, dia akan menekankan tentang tasawuf, ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu untuk membersihkan diri daripada sifat mazmumah. Bila bersihnya hati ini, insya-Allah tidak akan terlintas untuk kita buat maksiat. Apa salah kalau kita buat macam tu? Jumpa orang buat maksiat, kemungkaran ni, kita pergi tegur, bagi tazkirah sikit, suruh dia datang ke masjid. Ini tanggungjawab kita. Dia ambil ataupun tidak, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kerja kita sudah selesai. Sebab nanti di akhirat nanti, Allah Ta'ala apabila si fulan ni yang buat maksiat ni dihadapkan di depan Allah Azza wa Jalla untuk diperhitungkan amal-amalnya. Apabila terdapat satu amal, iaitu keburukan, dia buat maksiat, kemungkaran, dia dah tahu dah apa natijah dia. Dia dah tahu dah. Dan ketika itulah dia akan mendakwa. Pada hari aku buat maksiat, aku nampak kawan aku tu duduk lalu depan aku, tapi dia tak nasihat apa-apa. Jadi dipanggil kawan dia ni. Kalaulah kita yang lalu depan tu kita tak nasihat, kita dipanggil. Allah Ta'ala panggil. Terkena sekali. Ni dia. Kita takut. Kita nak bawa kita punya kita menanti. Kita pun tak tahu nasib kita macam mana. Alih-alih kena dakwa pula. Belum lagi kita dibicarakan, kita didakwa pula dulu. Bukan atas amalan kita, tetapi atas perbuatan orang lain. Kita hanya menyaksi saja. Sebab tu ini mencegah kemungkaran, ini tanggungjawab setiap umat Islam. Bukan khusus bagi ustaz-ustaz, alim ulama, mufti-mufti. Cuma ustaz-ustaz ini dia hanya kelebihan ada pegang kad kuasa. Itu saja. Kita ni bertanggungjawab untuk nasihat
pasangan yang buat maksiat ni, pisahkan mereka daripada perbuatan tersebut. Itu tugas kita. Kita mampu tak mampu, kita muhasabah diri. Dan tanggungjawab ini tidak kira, bukan khusus juga untuk lelaki, turut kepada perempuan juga, muslimin dan muslimat. Kita nampak kemungkaran depan mata kita, kita dengan sedaya upaya cegah kemungkaran tersebut, mengikut metod-metod yang dibenarkan oleh syarak lah. Jangan sampai menggunakan kekerasan, itu saja. Kita nak pisahkan mereka, kita pun tak tanya lagi dah kahwin ke belum. Tengok duduk berdua, kita pergi, kita bagi dia, pukul dia cukup-cukup sampai bengkak-bengkak, berdarah muka kawan tu. Lepas tu baru tanya, ni duduk dua ni kawan ke, suami isteri ke, adik-beradik? Lala kawan tu cakap, kami ni suami isteri. Nampak? Kita bertindak terlebih dahulu daripada kita mencegah. Cegahlah dulu, tanya dulu. Ada orang macam ni, tapi bukan Bandayu lah. Ni orang luar daripada Bandayu. Sebab saya dulu masa duduk di Kuala Lumpur, ada duduk dalam satu kumpulan yang buat perkara macam ni. Dan ada seorang ni memang dia ni jenis panabaran. Dia bila jumpa dia tak tanya dulu. Dia ambil tindakan dulu. Betul benda tu salah, tapi yang orang ni dia pergi pukul dulu lelaki ni. Dah pukul baru tanya. Ni pun satu masalah juga ni. Nampak? Kita gunakan cara yang baik. Mudah-mudahan di dalam kita melakukan pencegahan terhadap kemungkaran-kemungkaran yang berlaku, Allah Ta'ala turunkan beribu-ribu rahmat ke atas kita dan penduduk tempat tersebut. Mudah-mudahan dengan cara kita yang lembut itu dapat memisahkan mereka. Allah Ta'ala lindungi tempat tu daripada perbuatan-perbuatan mungkar. Kalau di taman, moga-moga di taman tersebut tidak ada lagi perkara-perkara kemungkaran. Baik. Dan yang terakhir, setiap umat Islam harus mengetahui tentang hukum hakam. Kena tahu. Ini fardu ain. Ini yang kita kena belajar. Hukum hakam di dalam kitab fiqh. Fiqh ini termasuk dalam kitab fardu ain. Kerana setiap kemungkaran kita kena tahu. Oh, ini salah ke, ini betul ke, kena tahu apa hukumnya, baru boleh bertindak. Tapi rata-ratanya memang semua orang dah tahu dah, alhamdulillah. Cuma nak menggunakan cara pencegahan saja. Macam mana? InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Selain daripada mengabdikan diri kepada Allah, kita juga dapat mencegah kemungkaran yang berlaku di hadapan mata kita, insya-Allah. Saya nak bacakan satu ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya
kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Siapa kamu ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sebut, aku diturunkan, diutuskan di atas dunia ini sebagai rasul adalah untuk membaiki akhlak. Nabi ni sebelum terima perintah syariat ini, Nabi perbetulkan akhlak sahabat-sahabat. Ini yang kita kena buat. Kita nak jadi pendakwah, orang kata pendakwah umum, kita kena bersihkan, perbaiki akhlak kita. InsyaAllah, kalau akhlak kita baik, orang tengok, InsyaAllah orang akan ikut. InsyaAllah. Baik, saya ingat cukup sekadar ini saja. Moga-moga apa yang ilmu yang kita dapat pada hari ini, pada malam ini, ianya memberi satu manfaat yang besar buat diri kita. Moga-moga dengan kedatangan kita, walaupun Ustaz Rahmat tidak dapat hadir, Allah Ta'ala berikan kepada kita pengampunan, bukakan pintu pengampunan, diampunkan segala dosa-dosa kita atas niat kita tadi nak datang solat maghrib dan isyak dan duduk dalam majlis ilmu. Kita tahu Ustaz Rahmat ada, walaupun hari ini Ustaz Rahmat tak datang. Baik, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dan moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia ini dan di akhirat kelak. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memasuki syurga bersama baginda, lalu kekal di dalamnya selama-lamanya, insya-Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا مطرودا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.